Saya teringat satu kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika itu dia panggil beberapa orang pembesar untuk hadir satu mesyuarat penting. Ketika itu Sayyidina Umar telah menjadi khalifah. Ketika ramai-ramai tunggu di luar rumah Sayyidina Umar, ketika itu ada beberapa orang yang keturunannya memang keturunan bangsawan. Kemudian ada di kalangan sahabat itu Bilal bin Rabah. Lalu Sayyidina Umar sangat mengalu-alukan dan sangat memuliakan Bilal bin Rabah. Dan dia menjemput Bilal masuk terlebih dahulu. Kemudian sahabat yang berketurunan bangsawan tadi terlihat pada wajahnya agak terasa kecil hati. Kalau kita dalam majlis lah, ada golongan bangsawan, ada golongan yang VIP, kemudian tiba-tiba ada golongan makcik cleaner. Kita akan dahulukan yang mana? Mestilah kita akan dahulukan mengikut rating tu. Tetapi bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendahulukan Bilal bin Rabah? Kerana Sayyidina Umar sangat tahu di antara ramai-ramai itu yang paling mulia dari sudut ketakwaan, dari sudut akhlak, dari sudut keimanan adalah Bilal bin Rabah. Lalu bangsawan tu tadi muka dia dah berubah, tapi dia masuk juga dalam rumah Sayyidina Umar. Lalu dia duduk di sebelah sahabat yang lain. Sahabat perasan, sahabat yang baik pun berkata, wahai sahabatku, kawan kepada bangsawan ni, saya tak ingat nama keduanya, ada nama belaka dalam cerita ni. Wahai sahabatku, aku tidak bimbang sama ada aku orang pertama atau terakhir dipanggil Umar untuk masuk. Tetapi aku sangat bimbang sekiranya aku adalah orang yang terakhir Allah akan panggil masuk ke dalam syurga. Bila ditegur macam tu, terus dia hilang perasaan. Sebab apa? Walaupun orang itu mulia macam mana di dunia ini, yang memuliakan dia, yang menempatkan dia di tempat yang mulia itu adalah Allah yang Mu'iz, Allah yang memuliakan. Kalau dia leka dengan kedudukan yang mulia itu, maka Allah yang Muzil akan menghinakan dia. Jika tak di dunia, akan terhina di akhirat kelak. Akhirnya kita sesama manusia, Masya Allah, kita biasa-biasa sahaja. Tetapi hormat pada golongan-golongan tertentu, para alim ulama, para guru, hormat kepada jawatan-jawatan tertentu, para pemimpin, itu sangat dituntut dalam agama kita. Masya Allah. Kerana seorang pemimpin tak akan berada di satu tempat yang setinggi itu, melainkan mereka telah melalui pengorbanan demi pengorbanan dan juga bebanan berat yang ada pada bahu mereka. Lalu memang sewajarnya kita menghormati mereka. Subhanallah, Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, kadang-kadang kita pergi suatu tempat, orang layan kita sangat istimewa. Terutamanya pergi hotel. Sebab yang bertugas tu kan, kita tak sempat habis makan, dia nak ambil dah pinggan kita kan. Lepas tu kita rasa kesian pula. Kita kata tak apalah, kalau boleh nak angkat sendiri pinggan tu pergi dapur kan. Kita letak tinggal nak ambil yang lain. Oi, dia dah ambil. Kalau kat rumah pinggan satu je, tapi bertukar-tukar ni. Masya Allah. Kita boleh panggil je dia. Dia angkat je. Tapi ketika itu kita rasa pelayan itu melayan kita dengan lemah lembut. Tapi hakikat sebenarnya Allah yang sedang melayan kita dengan lemah lembut. Allah ya Latif. Melalui perantaraan orang yang sedang melayan kita, lalu kita makin sayang kepada Allah. Ada orang dilimpahkan kasih sayang sesama manusia. Suami saya romantik, suami saya penyayang. Oi, saya belum hari lahir dah ada perah hadiah. Belum hari lahir lagi, betul-betul hadiah. Oi, betul aja syukurnya saya. Ramai mana orang alpa dengan kasih sayang yang melimpah sekelilingnya. Dia lupa yang memberi kasih sayang Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha memiliki cinta. Allah beri perasaan kasih sayang dan cinta dalam hati suaminya, lalu suaminya sangat menyayanginya. Dan ramai mana yang lupa, lalu dia memuji dan memuja suami. Bila Allah uji daripada suami, langsung dia hilang arah. Dia tak boleh teruskan kehidupan. Hidup dia sangat merana. Rupanya selama ini dia besarkan makhluk yang memberi dia kasih sayang. Dia lupa yang memberi kasih sayang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang seronok sebab selalu dihargai. Contoh kita macam ni lah ibu-ibu sekalian. Kita ni pergi kenduri. Bukan pergi kenduri tak. Kita tuan rumah yang buat kenduri. Adik-adik kita ada kenduri. Kita pun jadi orang kuat ni. Potong bawang, kan masak, buat kerja. Sambil tu orang puji kita. Oi, dia ni kalau ada settle semua masalah. Dia ni kalau tak ada, uish, tak tahulah apa jadi kenduri hari ni. Uish, semua orang puji-puji. Makin lama makin sihat, makin kuat dia. Tak rasa penat. Sampai orang kata, rehatlah. Tak apa-apa. Ini sikit je ni.
Dadalah tu nampak penat. Alah, tak ada apa, ikhlas kerana Allah. Contoh ya, contoh saja. Lepas tu balik suami tanya, macam mana kenduri, macam mana? Oh, alhamdulillah berjalan lancar. Saya bangun pada pagi sampai petang tak rehat. Alhamdulillah Allah bagi kuat. Situasi yang kedua, kita pergi nolong juga potong bawah ini, tapi tak ada seorang pun puji. Tak ada seorang nampak kita. Dia baru 2 jam, 3 jam pun tak tahan dah tu. Rasa nak angkat kaki dah. Dan lagi tengok tuan rumah ataupun orang tu duduk pakai cantik-cantik jumpa orang. Kita kat dapur kan mainan. Balik rumah suami tanya, macam mana hari ni? Awak buat apa tadi? Ya Allah bang, lain kali memang saya tak pergilah. Saya pergi, tak pergi sama je. Orang tak hargai pun. Allahu Akbar. Rasa penat tu berkali ganda tu. Sebab apa? Rupanya baru kita perasan yang selama ni menguatkan kita pujian manusia. Bukan kata tak boleh, tapi nak pergi pada kefahaman yang dalam. Ada orang dia terus je buat kerja. Dia tahu kenapa Allah hijab manusia memujinya, supaya kita tahu sebenarnya yang benar-benar memuji kita adalah Allah yang syakur, yang maha menghargai kita. Bahkan ketika itu kita tak harapkan pujian Allah, kita buat je sampai selesai, kita dah tolong settle, orang terpuji pun tak apa, kita tetap senyum. Suami tanya macam mana? Alhamdulillah. Dan setiap kepayahan, keletihan kita pada saat itu, setiap saat Allah akan jangan pahala demi pahala. Masya Allah. Manusia tak akan mampu menghargai kita, takkan. Walaupun orang itu paling dekat dengan kita, walaupun kita sendiri melalui kesakitan melahirkan, kita sendiri lupa, tetapi Allah tidak pernah lupa akan kesakitan yang kita lalui. Allahu Akbar, subhanallah. Apa khabar semua lagi sekali? Alhamdulillah. Kena buat aktiviti ni petang-petang ni. Dia jadi tawaduk sangat. Saya faham, saya penceramah, saya tak rasalah. Kalau saya duduk kat tempat ibu-ibu, saya awal lagi. Petang memang mencabar. Lagi pula ramai-ramai penuh macam ni, duduk berimpit. Baru makan nasi tadi tu kan. Kalau dah kat rumah agak-agak buat apa sekarang? Tidur tergolek. Jadi nak baca doa tidur ke sekarang ni? Tak ya? Subhanallah. Okey. Jadi saya minta duduk tegak semua. Baru nampak muda 10 tahun. Tadi macam patah pinggang. Okey, Masya Allah, segak-segak muda. Okey, tarik nafas. Lepas. Macam tak biasa bernafas je. Beria sungguh tarik nafas kan. Kali ni saya suruh tarik nafas, tahan, lepas tu lepas dengan ucapan Alhamdulillah. Boleh ya? Tarik nafas, tahan, lepas Alhamdulillah. Allahu Akbar. Okey. Sekarang ni bila saya tanya apa khabar semua, saya nak tanya soalan ni. Suka ni main-main ni. Ini trademark saya lah ni. Ibu-ibu sekalian akan jawab, ikut saya ya. Ini proses percubaan saja. Okey, bila saya tanya apa khabar semua, ibu-ibu jawab Alhamdulillah. Ikut-ikut. Alhamdulillah. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Semua keras tangan. Tengok saya buat love. Ada macam ni ya. Tapi saya terima je apa pun bentuk. Ada macam ni, apa. Ikut suka acik-acik lah nak buat macam mana. Kalau ikutkan macam ni, love. Jadi. Balik ni boleh buat kat suami tak? Bang. Kan jantung dup. Macam tu. Okey. Kalau tak reti buat ni, kita buat love besar. Bila saya tanya apa khabar, semua jawab Alhamdulillah. Cinta Allah, tinggi-tinggi cinta Allah. Cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, bahagia. Masa bahagia muka mesti senyum, takkan bahagia. Kita kalau puji orang kan muka pun senyum. Lawalah makcik senyum. Tapi kalau muka, lawalah makcik. Maksudnya kita tak bahagia pun. Sama juga bila kita puji Allah, Alhamdulillah, patutnya senyum. Segala puji bagi Allah. Tapi kita Alhamdulillah.
Macam mana puji Allah tapi tak menikmati pujian pada Allah? Kalau puji manusia tu muka pun sama. Ya Allah suka. Muka beria puji orang. Tapi puji Allah sambil-sambil terlena, agak-agak kita memuji Allah dengan hati ataupun zahir saja. Okey. Jadi bila saya tanya ni, are you ready? Are you ready ibu-ibu sekalian? Yes, I'm ready. Okey, duduk tegak balik. Oi, sekejap je dah patah pinggang. Ibu-ibu sekalian, kita kalau solat, janganlah duduk macam tu. Kan, dia daripada awal lagi dah bongkok. Allah. Nampak macam khusyuk. Tubuh badan nampak khusyuk, tapi hati tak khusyuk. Fikir, kuih talam ni nak berapa? Fikir sekian-sekian. Sebenarnya kita duduk tegak, biar pembuluh darah ni terbuka, badan kita pun selesa, tak bagi tekanan pada otot-otot. Kita angkat takbir, tangan semua ke depan. Lalu kita angkat takbir, yang perlu tunduk adalah kepala. Ini semua tunduk. Oh. Sampai akhir, sampai ke tayat. Aduh, bongkok. Sepatutnya masa tayat pun tegak. Lepas tu tundukkan kepala. Baru rasa solat itu sangat merehatkan. Sebab itu Nabi sebut arih Nabi salah. Datanglah, marilah wahai Bilal, kita berehat dengan salat. Sepatutnya kalau kita solat dengan postur badan yang tegap, yang selesa, kita akan solat dengan rasa dengan tenang. Bila buka ni, pembuluh darah buka, aliran darah berjalan lancar dan sebagainya. Ramai mana orang rukuk, tulang belakang dia bengkok. Bila bengkok, saraf tunjang kita, saraf utama yang menghubungkan otak dengan seluruh tubuh kita apa semua. Sebab itu bila kita belajar meluruskan tulang belakang, ada kaedah dia nak lurus tulang belakang. Kena panggil saya ceramah lagi, bab terapeutik solat. Masa tu buat praktikal sekali, ramai makcik-makcik boleh betulkan tulang belakang dia. Bila tulang belakang betul, sakit lutut insya-Allah lama-lama boleh sembuh. Sebab apa? Bila tulang belakang ni tak betul, dia akan efek pada seluruh tubuh badan kita. Sebab saya belajar bab ni dengan Profesor Dr. Fatimah, Dr. Abu Bakar, saya pergi kursus, saya juga baca kitab yang mereka, buku yang mereka buat kajian, Profesor di UM. Dan Institut seorang lagi. Dia buat kajian terhadap kesan solat yang sempurna, kedudukan badan yang baik, postur badan yang tepat akan memberi kesan kesihatan yang optimal.